mutual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la. Singing all day, filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Got a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and never going ha ha ha. While we always singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ni. Okay, baik. Baik, live kita pada malam ni bertajuk bullish rectangle pattern lah. Maksudnya dia masih lagi tergolong dan masih lagi di bawah subtopik bullish continuation pattern. Okay. Dan kemungkinan ini adalah pattern yang terakhir untuk continuation pattern yang saya akan kongsikan sebab ini antara pattern-pattern yang popular lah. So kalau anda boleh rujuk semula live kita yang sebelum-sebelum ni, ini menjadikannya pattern kita ada berapa pattern dah? Saya pun lupa dah kita ada berapa pattern dah. Okay. So kita ada pennant, kita ada flag, kita ada triangle. Triangle ada 3 jenis. So 3, pennant dan flag. So 5, masuk yang ni yang ke-6 lah. Okay. Dan sebenarnya ada satu lagi yang saya nak share. Tapi yang kalau saya sharekan yang ni, dia akan jadi konflik sikit esoknya lah kalau saya kongsi. Sebab salah satu sebab dia sebab ada yang percaya, ada buku, ada orang yang percaya yang pattern tersebut adalah reversal pattern. Tapi ada juga beberapa golongan yang percaya ini adalah continuation pattern. Jadi untuk mengelakkan pergaduhan lebih, orang kata lebih epic kan. Jadi saya decide untuk kongsikan pattern tu di bahagian yang paling akhir lah. Okay, maksudnya lepas kita dah habis semua continuation, kita dah habis semua reversal, baru saya akan sharekan pattern tersebut lah. Okay, sebab dia boleh guna, ada orang cakap dia reversal, ada orang cakap dia continuation, but at the end of the day, you buat keputusan berdasarkan apa yang kita nampak. Okay, alright. Jadi kita akan teruskan live kita pada malam ni. Kita jump teruslah ke dalam topik pattern tersebut. Okay, sekejap saya ambil blackboard sekejap. Okay. Alright, good. Okay, jadi kita akan jump terus rectangle pattern. Rectangle pattern ni dia macam mana? Dia rectangle pattern ni dia seakan-akan ataupun seolah-olah macam
macam triangle pattern. Pembentukan dia hampir sama macam macam triangle punya pattern. Cumanya instead of dia bentuk triangle, dia buat bentuk rectangle. Dan rectangle ni selalunya macam mana? Rectangle ni selalunya kalau you all rujuk balik video yang macam mana saham gerak dalam keadaan sideways, sebenarnya dia macam tu tapi dia sandwich. Dia bergerak dalam ni lah, dalam range. Tetapi pergerakan dia tak lama lah. Selalunya dia ambil satu jangka masa yang somewhere in between 3 bulan lah. Okay, dalam 3 bulan sebelum dia meneruskan lagi kenaikan dia. Jadi rectangle pattern ni dia tak panjang lah. Dia bukannya totally sideways, tapi dia untuk satu jangka masa yang agak agak singkat lah. Okay, bahasa mudah dia agak singkat. Dan dia pun sama sebenarnya. Dia macam semua pattern continuation juga, yang mana bila harga dia turun dan naik dekat dalam range tersebut, dia punya volume pun akan makin mengecut. Jadi tetap masih lagi mengekalkan price up, price down, volume down. Itu bullish. Macam tu. Okay. Sekejap. Okay. Jadi dia punya pergerakan dia somewhere dalam 2 minggu ke 3 bulan lah pembentukan dia ni. Jadi dia ambil satu tempoh yang agak panjang. Sekejap. Okay, saya buka blackboard. Right. Okay. Jadi untuk bullish rectangle ni, okay. So untuk bullish rectangle ni tuan-tuan dan puan, dia punya formation dia hampir sama. Tapi tetap juga bila kita cakap continuation pattern, bermaksud pattern sebelum berlakunya, maksudnya aliran sebelum berlakunya pattern tersebut mestilah uptrend lah. Maksudnya sebelum berlakunya rectangle pattern tu, dia mesti dah ada uptrend. Macam mana kita nak identify uptrend? Dia mesti ada high, dia mesti ada high, dia mesti ada low, dia mesti ada higher high. Bermaksud dia dalam aliran uptrend. Macam ni sebelum dia membentuk macam ni. Okay, so sini adalah dia punya resistance dan sini dia adalah dia punya support. Okay, so sini adalah dia punya support, line support. Jadi rectangle ni dia akan berlega-lega macam ni. Ni yang betulnya lah. Tak adalah dia direct sangat macam sandwich kan. Dia macam ni lebih kurang. Sebelum dia meneruskan aliran naik ke atas bila dia breakout. Okay, dia kena breakout. Dan ke mana harga ni nak pergi? Kalau sebelum ni kita kira rectangle, kita kira dia punya ni kan, yang ketinggiannya ni. Kalau kita guna rectangle, betul. Untuk kita kaji kan ke mana arah tuju dia. Harga dia lepas tu kita letak dekat kat mana dia breakout. Letak size yang sama. Sama juga dengan rectangle. Rectangle kita gunakan dekat sini. Size yang ni. Untuk kita kira, untuk kita predict dekat mana dia punya breakout. Dia breakout dan ke mana harga dia boleh pergi. Kita ukur yang ni. Maksudnya kita ukur ketinggian support dan resistance dia. Okay. Macam tu je rectangle pattern. Okay, rectangle pattern ni selalunya dia memang menguji kesabaran anda lah. Selalunya 2 minggu ke berapa? 3. Ni bahasa Inggeris, ni bahasa Melayu. Hantam saja, janji anda faham. Okay. Jadi ni tuan-tuan dan puan adalah rectangle pattern. Okay. Dan rectangle pattern ni wujud dekat saham mana? Saya tak silap saya ada dekat Dufu. Okay, cuba kita rujuk. Alright, kita rujuk pada satu saham namanya Dufu. Dufu, tak silap saya lah ada dekat Dufu. Saya nampak dia macam rectangle, ada yang saya nampak macam rectangle, ada yang cakap nampak macam cup and handle, ada yang cakap nampak macam nampak besar pula. Okay, kita tarik sini. Okay. Alright. Ini pun boleh jatuh kategori macam rectangle pattern. Maksudnya untuk dia form rectangle pattern tu dia mesti ada 1, 2, 3. Okay. So untuk dia confirm rectangle pattern, okay, dia dah ada high, dia dah ada low. Okay. Kalau ni dia naik pergi sini lagi, dia turun lagi,
Maksudnya ni memang confirm rectangle lah. So yang boleh nampak dekat sini as if seakan-akan dia ni buat rectangle pattern. Okay, kita letak line situ, kita letak line sini. Right, so kita tebalkan line tersebut dengan warna hitam, atasnya warna merah. Okay, jadi yang saya nampak seakan-akan rectangle tu ada dekat Dufu lah, tapi dia belum complete lagi. Dan ke mana harga dia boleh pergi, ada yang cakap ini boleh jadi, flat pun boleh, tak jadi masalah. At the end of the day, apa yang anda nampak, itulah dia. Apa yang ni. Okay. Yang komen video kabur tu tolong tekan sendiri jadi HD. Sebenarnya bila anda tengok live Facebook, anda boleh tekan setting yang gambar gear dekat bawah tu ataupun gambar 3 titik tu untuk convert dia jadi HD sebenarnya. Sebab video output ni adalah dalam HD. By right anda pun dapat HD sebab dekat telefon saya memang jelas. Jadi anda punya setting. Okay. Anda punya setting. Memang kami dah set output akan jadi HD baik kita record ataupun kita buat live. Dia punya end result dia, output dia mestilah HD. Jadi cuba tekan ni. Okay. Cuba tekan. Alright. So target price dekat mana you nak letak, you ukur benda ni. Okay. Itu. Jadi okay, macam tu. Ni letak dekat atas. Jadi kita punya target price dekat situ. Okay. Dekat situ. Jadi itu target price kita. Target price kita adalah RM5.90. Macam tu. Okay. Pun boleh sebenarnya. Jadi itu adalah bullish rectangle pattern. Okay. Macam ni je sebenarnya bullish rectangle pattern. Tu je lah. Okay. Tak ada macam complicated sangat pun. Dan ada satu saham lain. Saya ada satu lagi saham lain yang saya tak ingat pattern tu. So far banyak lah pattern-pattern yang terbentuk sebenarnya. Sejak 2 minggu ni banyak pattern-pattern yang dah mula terbentuk. Tapi itulah tak boleh nak recall semua sebab banyak sangat saham yang kita nampak pattern jadi kita jadi lupa je. Kita tengok apa jadi dekat apa lagi saham yang duduk kat atas dia berlega-lega. Saham apa ni? Saya pun tak pernah dengar nama saham. Astaghfirullah. Taubat-taubatlah dengan saham-saham 20 sen. Okay, tak apa, kita tengok apa yang ada dekat top aktif dulu. Top aktif pun tak banyak yang menarik ni. Okay. Hibiscus dia buat triangle. Datasonic. Hibiscus triangle. Datasonic dia lebih kepada cup and handle. Penta. Penta pun nampak seakan-akan cup and handle pun ada juga. Okay. Okay. Vis. Vis nak cakap dia buat rectangle pun tak boleh nak cakap lah dia buat rectangle sebab dia tak ada higher high higher low yang clear lagi. But kalau you consider yang higher high higher low yang kecil-kecil ni is an strong uptrend, then you akan nampak yes currently dia memang tengah buat ni lah. Okay. Currently kalau you consider that as a higher high higher low, right, nampak tak? Kalau nampak, this is the beauty of technical analysis lah. Right, kalau you nak consider this is rectangle pun boleh, tapi tak berapa clear lagi lah sebab dia ke bawah. Yang saya nampak kalau you consider sekejap mana bulatan ni. Okay, kalau you consider ni low, okay, ni higher low, ni high, higher high, higher low. Kalau you consider macam ni uptrend, okay, tak apa, betul, tak salah. Kalau you consider this is an uptrend, maksudnya kecil-kecil punya trend uptrend
pun betul, tak jadi masalah. Then you can consider this is as a rectangle pattern pun boleh. Boleh lah kalau you nak consider dia rectangle pattern yang macam ni lah, lebih kurang bentuk dia. Okay, so we can expect dia akan berlega-lega dekat sini. Right. Serba dinamik. Serba dinamik kalau nak consider dia rectangle pun tak strong sebab dia punya higher high, higher low dia tak clear. Right, sebab sini dia tak clear, dia punya uptrend tu tak jelas. Jadi kita tak boleh cakap dia ni uptrend lah, dia continuation of continuation pattern. Kita tengok Inari. Inari kalau you nampak sini flagpole, sini dia buat ada satu pattern nampak macam flag dekat sini. Okay, ni nampak macam flag. Inari macam dia buat flag, then this is a continuation pattern yang mana you boleh nampak dia punya continuation pattern. Ni flagpole ni sebab dia ada high, dia ada low, dan you tengok kat sini dia punya formation is rectangle. Dekat sini rectangle pattern. Sekejap. Okay. Sini rectangle pattern. Tu rectangle pattern kat situ. Right, you can consider this as a rectangle pattern sebelum dia buat kenaikan. Yang ni dia buat macam flag pattern. This is dia punya flagpole, this is dia punya ni. Right. Okay, FPG. Kita tengok Solar Vest. Alright. Solar Vest saya nampak ini lebih kepada macam pennant. Okay, yang saya nampak dia macam pennant, short term sebab dia jatuh agak sharp. Okay, itu yang saya nampak lah Solar Vest. Tu je lah. Okay. MMSV, yes, MMSV. Sekejap. Apa benda 3A yang keluar ni? Okay, MMSV pun anda boleh consider ini sebagai rectangle pattern. Okay, sebab you can consider this high, low, higher high, higher low. So dekat sini is boleh you can consider this as a continuation pattern. Okay, yang mana you boleh letak lah sini resistance. Okay, you letak somewhere here dia punya resistance. Okay, somewhere here. Macam tu dia punya rectangle pattern. Pun boleh. Okay, dia akan berlega-lega dekat situ. Right, so kita ambil revenue. Revenue you nak consider dia rectangle pun boleh. Okay, approximately somewhere here, in between here and here, lebih kurang pun boleh. Okay, lebih kurang je. Okay, potensi nama pun continuation pattern. Jadi kalau kita tahu, kita cakap this is continuation pattern, bermaksud bullish lah. Okay, dia punya upside dia adalah bullish sebab dia adalah continuation, sambungan daripada pembentukan uptrend. Dia maksudnya dia nak rehat dulu. Alright, good. Dialog, I believe dialog dia buat pattern macam flag or triangle. Okay, dialog ni dia jatuh banyak sangat ni. Jadi pattern yang saya nampak ni dia macam flag lah. Sebab ini dia punya flagpole. Ini dia punya flag. Yang saya nampak macam tu lah. Okay, tapi kita tengoklah pergerakan seterusnya apa yang akan berlaku. Right. Duo Pharma. Yes, Duo Pharma also is a rectangle pattern. Okay, higher high, higher low, higher high, higher low. And this is a continuation pattern. Okay, macam tu pun boleh, tak jadi masalah. Alright, silakan. Duo Pharma pun ni rectangle pattern, continuation rectangle pattern. Okay, apa lagi saham-saham yang tengah sideways? Ni triangle. Apa lagi saham yang you all suka pegang? Ni macam dia nak buat pennant lagi sekali sebelum dia meneruskan kenaikan semula.
Soalan yang bagus. Kena ambil antara body ke candle. Untuk pattern, dia tak rigid sebenarnya tuan-tuan dan puan. Untuk pattern, you nak tandakan, dia tak rigid. Nak kena langgar body ke langgar ke tak. Dia ambil line of best fit lah. Okay? You just agak-agak je sebenarnya pattern ni. Kan? Kalau you tengok kalau you tengok orang buat arts pun kan, dia mana ada dia macam precise sangat. Tak. Okay? This is more of an arts lah. Dia lebih kepada seni. Okay? Jadi tak perlu skema. Tu sebab saya pakai line chart je untuk identify. Kalau you tengok saya lebih prefer pakai line chart untuk first saya buka, saya suka tengok line chart sebab saya boleh nampak clear pattern. Ni rectangle kat sini. Sini dia buat sini dia buat pennant ataupun flag. Lepas tu dia buat sini, dia buat pennant. Dan kemungkinan dia nak buat pennant lagi. Alright. Tu dia. Dayang tak ada apa-apa. Tak ada pattern apa-apa. Dayang tak ada pattern apa-apa. Daripada tayang baik. Baik yang ni. Yang ni pun tak ada apa-apa ni. Okay, tak ada apa-apa yang strong. Alright, dia punya formation berapa lama? Selalunya formation untuk rectangle ni somewhere between 2 minggu ke 3 bulan. Macam tu lah, lebih kurang, plus minus. Okay? Itu dia punya jangka hayat dia lah. Jangka berapa lama. Sometimes it could takes up to 6 months pun kadang-kadang jadi jugalah. Okay? Alright, PPHB pernah study. Tapi dia tak jadi, 3 ni dia tak jadi. So we can remove 3 ni kat sini. Dan kalau you nak consider this benda ni sebagai rectangle pun boleh. Okay. Tapi saya nampak dia lebih kepada nak cakap falling wedge pun tak boleh juga sebab dia tak bertemu. Okay. Kalau cakap rectangle pun sebab dia tak naik langgar ni. Okay. Jadi saya tak tahu ini pattern apa. Tak silap saya, this is also a continuation pattern. Kalau you tengok sebab volume dia pun kering. Okay. Volume dia pun kering. So we can consider this as a ni lah, higher high, higher low. Quite nice lah dia punya pembentukan PPHB ni. Alright. Notion. Yes, Notion. Notion pun saya nampak dia lebih kepada macam flag. Saya nampak lebih kepada macam flag lah. Lebih kurang. Okay. Lebih kurang lah, lebih kurang. Okay. I think cukup kot. Banyak sangat dah. 80 tak lah. Saya takkan tengok saham-saham macam 80 ke apa ke. Sebab sposin babe. Tak logik lah ini nak tengok saham sposin. Cari saham lain lah. Okay. UEMS. Okay, sekejap UEMS. UEM Sunrise. Right. UEM pun saya tak nampak apa-apa lah yang strong sebenarnya. Sebab dia punya higher high, higher low pun tak clear. Jadi saya tak boleh nak komen banyak. Lagipun dia tak menunjukkan dia punya reversal yang strong. Cuba kita tengok ni jap. Ni cantik ni. Ni pattern triangle lah. GDAX triangle. Okay, you kalau you nampak sini dengan sini. Okay. Sini ke sini. So, Apasia. Tak nak lah Apasia. Elsoft. Elsoft pun this is also a continuation pattern. Yang saya pun tak clear lagi nampak pattern apa sebenarnya. Right. Sekejap. Kalau tak clear senang je. Okay, saya pun tak nampak dengan jelas lah sebenarnya pattern Elsoft ni. Okay. EG. Wow. Okay. EG initially dia buat triangle dekat sini, but then bila dia gap down ni maksudnya dia memang nak jatuh kan. Okay. Itulah dia. Alright. Takaful. Takaful lambat lagi ni. Takaful lambat lagi. Okay.
Takaful lambat lagi. Takaful ni dia best kalau ni saham macam ni, dia best kalau you pakai yang ni. Kalau you pakai ni best lah. You nak trade saham Takaful. Kalau you pakai benda lah ni lah. Okay. Macam mana nak guna benda lah ni senang je. Bila dia kembang, dia buka mulut, you boleh beli. Senang je pakai benda ni. Okay. EG. Okay, kita tengok EG sebentar. EG bukan dah tengok ke? Bukan, dia bukan pattern. Ni jatuh teruk sangat dah. Bukan pattern dah ni. Okay, dia bukan pattern lah. Okay. Okay. Bila masa you nak beli, bila saham tu tengah buat continuation pattern, syarat dia tetap sama. Uptrend, Marubozu, breakout, volume. Syarat dia tetap sama. Cukup 4 ni, you tekan je. Tu sebab basic tu you kena pegang. Maksudnya pattern tak peduli pattern apa keluar pun. Okay. Tak kisahlah keluar apa-apa pattern sekalipun. Tapi kalau you faham, you pegang basic, you nampak, you tahulah saham yang you nak beli sepatutnya memang uptrend. Lepas tu dia ada Marubozu, dia breakout dan juga ada volume, you silakan tekan terus. Okay. Tu syarat dia. Simple sahaja. Alright. VS Industry. Ni rectangle, ini triangle. Hujung ni saya nampak dia triangle lah. Hujung ni. Okay, mana dia? Ni dia kejap. Okay, ni rectangle. Dia break naik atas. So sekarang ni dia buat forming pattern tu. Triangle. Macam tu. Okay, moving towards apex, volume dia down. Okay, macam tu. Alright, KPJ. KPJ tak jadi apa ni, dia nak ke bawah ni. KPJ dia nak ke bawah. Okay, KPJ dia nak ke bawah. Alright, jadi tu je lah sebenarnya. Okay, yang you nak tengok apa yang saham-saham yang you sendiri perhati, yang you sendiri tengok kan. So pattern-pattern tu semua memang you boleh refer balik lah. Pattern ni very easy to learn dan sangat mudah. Sebenarnya you kena practice. Macam mana you nak practice, you kena banyak buka line chart lah. Okay, you banyak buka line chart, you selalu buka line chart, you akan cepat identify pattern sebenarnya. That is how you practice lah untuk you identify bentuk-bentuk pattern ni. Okay. Dan pattern-pattern yang continuation ni memang sangat-sangat famous dan sangat-sangat banyak ada dekat dalam Bursa Malaysia. Saham-saham yang listed dekat Bursa Malaysia memang banyak gila-gila punya. Jadi dan yang famous, apa yang saya kongsikan ini semua yang famous lah. Yang saya tak kongsikan tu maksudnya dia jarang-jarang berlaku, dia jarang-jarang wujud, dia sangat-sangat rare lah. Okay, dia ada yang dia bentuk diamond lah, whatsoever apa semua. Dekat Malaysia dia tak jadi bentuk tu. Okay, jadi you just pegang lah yang 5 saham yang 5 saham pula. 5 continuation pattern yang saya sharekan. Cukup 5. You pegang pun cukup, boleh buat duit, tak jadi masalah. Alright. Kalau tengok CMSB ni, pattern yang muncul dia tak ada clear pattern yang muncul lah sebenarnya CMSB ni. Alright, saya pun tak nampak apa-apa sebenarnya. Yang sebenar-benarnya lah, but then kalau tengok indikator yang saya letak ni, dia nak moving uptrend lah. Dia akan sideway dulu sebelum dia nak buat uptrend. Ini pattern yang saya nampak lah, based on benda Allah ni. Benda Allah ni namanya Bollinger Band. Okay. Yang pengasas Bollinger Band ni, orang yang formulakan Bollinger Band ni pun dah masih hidup lagi lah. Okay. Dan masih bergiat aktif. FBM KLCI nak pergi mana Alright, FBM KLCI nak pergi mana besarnya. Sorry.
MKLCI nak pergi mana? Alright. Okay. Sekarang ni dia berlega-lega dekat dia punya support yang kuat. Kalau dia break support yang ni, dia akan jatuh lebih ke bawah lah. Itu benda yang saya boleh kongsikan. But overall yang saya nampakkan sebenarnya, dia nak continue uptrend pun ada sekarang ni. Okay, janji dia tak langgar dia tak break dia punya support lah yang dekat sini. Sebab apa? Sebab yalah, nampak dia melantun dan dia berlega kat sini. Dan kenapa saya percaya dan saya yakin lah ini is a continuation of an uptrend. Sebab you tengok sini pun you boleh baca lah ni pattern apa. Pattern apa kat situ? Okay, you boleh nampak dah pattern sebenarnya. Alright, you dah boleh nampak dah pattern, tak ada masalah. Okay, ini semua pattern lah. Okay, easy lah, easy peasy. Alright, saham teknologi favourite. Saham teknologi favourite saya semua ada kat sini. Ni campur ada beberapa lagi lah. Ada lagi 2-3 yang saya tak masukkan dalam saya punya list kat sini. Ni semua saham-saham favourite saya. Okay, buat masa ni ini saya punya watch list. Ada lagi yang lebih-lebih dia lah, macam K1, Scomnet, apa lagi lah, D-Sonic tak ada rasanya dalam ni. Right, jadi itu yang saya tengok, itu yang saya nampak lah sebenarnya. Okay, ni saham-saham ni. Okay, kalau you follow saya punya Telegram channel, saya ada sharekan jenis-jenis saham-saham teknologi. Okay, Telegram channel saya Becoming Investor. Kalau you tengok dekat situ, you boleh nampak lah jenis-jenis saham-saham teknologi dan macam mana you nak kategorikan saham-saham teknologi. Kejap. Okay, saya baru sharekan tadi, tak silap saya sebelum maghrib ke? Pukul 6 saya ada sharekan. Okay, saya ada sharekan perkongsian daripada Stockbit kan. You boleh masuk dekat group, bukan group, Telegram channel Becoming Investor. Alright, tak ramai pun dalam channel tu, baru 300 lebih. Sebab sebenarnya Telegram channel ni tak aktif pun. Tapi sebabkan Facebook ada apa, masalah kan, bila you set notification tak naik juga notification tu kan. Jadi tu sebab saya aktifkan balik group ni, supaya every time ada live saya akan update dekat dalam group tu. Kalau tak ada update, maksudnya tak ada lah live, macam tu. Okay, jadi dia jadi macam satu tempat untuk kami keluarkan untuk kami bagi notification lah dekat anda. Alright, macam mana nak join Telegram channel? Sekejap, macam mana lah? Sekejap, saya nak share macam mana? Sekejap. Saya nak kena buka Telegram. Ni dah ada orang share kan? Okay, macam tu je. Nampak macam saya rajin baca, sebenarnya tak. Saya dipaksa untuk baca sebenarnya. Okay, bukannya saya ni rajin membaca, bukannya saya ni rajin mencari sumber-sumber bacaan, tetapi cuma saya dipaksa lah sebenarnya untuk baca. Okay, saya pun bukannya jenis mencari-cari sangat, tapi nasib saya baik sebab kawan-kawan analis ramai. Lepas tu mak saya sendiri pun memang rajin membaca. Jadi memang apa yang saya baca, saya nampak benda ni bagus untuk share, saya just share, forwardkan je sebenarnya. Alright, tu dia. Alright, so yes, we have 360 subscribers lah untuk channel ni. Okay, dan kita pun dah mula lajukan sikit uploading kita punya video dekat YouTube channel. Jadi makin laju lah sebenarnya video, makin banyak lah video yang akan di-delete daripada group ni. Jadi kalau anda nak revision, anda nak tengok semula video-video yang ada sebelum ni, anda boleh pergi ke YouTube channel terus. Okay, kita akan upload kat situ. Dan so far hari ni saya difahamkan tim saya sekarang, mulai hari ni diorang akan upload
3 video live sehari. Bermaksud I think dalam seminggu 2 lagi akan habis lah semua video dalam ni. Okay, jadi kalau you nak tengok, dia bukan hilang, bukan kita delete, tak. Kita upload dekat YouTube. Jadi anda boleh subscribe sama YouTube channel tu, anda boleh tengok ulang-ulang dan ulang banyak kali dekat YouTube channel tu. Okay, dan anda lebih senang lah anda nak kongsi video tu. Cuma bezanya dekat dalam group ni, anda boleh tonton live dan anda boleh berkomunikasi secara terus dengan saya. Tu je lah beza dia. Alright? Tu saja beza dia. Jadi yes, so untuk saham-saham teknologi, kalau you baca sebenarnya banyak yang saya update tentang saham-saham teknologi kan. Dan kalau you tengok analyst report pun banyak saham-saham yang macam saham-saham teknologi macam Elsoft, okay, Maybank bagi Chrono, Argitech, okay, Revenue, Unisem. Okay, you perasan tak ini semua teknologi ni. Okay. Dan yang tulis report untuk Maybank ni adalah orang yang mengajar saya untuk saya ambil MSTA. Okay. Dan kalau you tengok yang saya update UOB, yang UOB dia punya analyst adalah UOB analyst dia Fakrul. Fakrul ni pun orang yang memang ajar saya juga waktu saya nak ambil MSTA. Jadi kalau you tengok dia punya ni pun, you tengok ada Elsoft dekat situ. Ajia saya tak pasti dia bisnes apa. Okay. Tu UOB punya ni. Kalau kita tengok dekat RHB bagi revenue MTech. Okay. Apa lagi yang ada? UOB M Plus saya ada share. Rasanya saya ada share kot M Plus. Tak ada. Hari ni saya lupa forward M Plus. M Plus pun tak silap saya pagi tadi dia ada bagi tahu saham-saham teknologi, but itulah dia. Dan kebanyakan saham-saham yang diorang analyst ni buat report kan, yang analyst punya report kebanyakannya ada dekat dalam watchlist saya. Jadi bila saya nampak saya hanya senyum je lah. Right? Tuan Fakrul untuk UOB. Dia memang salah seorang guru saya lah untuk masa saya nak ambil MSTA dulu. Okay? Okay ke pegang banyak saham teknologi? Okay. Good question, soalan yang bagus. Untuk menjawab soalan Cik Puan Alifah, Cik Puan saya rasa, Cik Puan. Okay, Cik Puan Alifah boleh rujuk video yang sebelum ni. I think chapter 5, tak silap saya dekat chapter 5 punya video. Boleh tengok chapter 5 you boleh tengok dekat saya tak ingat tajuk apa, tapi saya ada sharekan, saya ada kongsikan macam mana you nak pilih saham tu, macam mana you nak membahagikan you punya portfolio dan berapa banyak sekali you boleh pegang berdasarkan apa duit modal yang you ada lah. Jadi saya dah pernah sharekan dah pun dekat dalam chapter 5. Jadi Cik Puan Alifah boleh rujuk balik dekat chapter 5, tak jadi masalah. Okay, you boleh ulang banyak kali pun. Dekat chapter 5 tu saya dah terangkan. Kalau you nak beli saham, macam mana pembahagian dia, pecahan dia, dan macam mana you nak check sektor-sektor yang bersesuaian, yang align. Okay. Macam tu. Alright. Macam tu saja. Semudah itu sahaja sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay, boleh rujuk semula. Semua saya dah ajar dah. Sekarang ni saya lebih tekankan bahagian teknikal. Dan satu persatu sebenarnya saya ajar bahagian teknikal ni sebab kalau saya ajar sekali straight ni memang meletup lah kepala dia. Alright. Terangkan sikit pasal case IDSS, intraday short selling. Apa yang anda nak faham tentang IDSS? Okay. Sebab saya pun tak tahu sebenarnya apa yang saya nak kena terangkan IDSS. Sebab pada saya dia macam very straightforward lah tentang IDSS ni. Okay. Pada pandangan saya very straightforward, tapi pada pandangan you all saya tak tahulah. Index teknologi, okay. Index teknologi, okay. Macam mana you nak tengok index teknologi? Senang saja. Okay, anda cari dekat Bursa Station, tekan bursa, tekan ni, pergi dekat indices, tekan indices. So anda akan dapat ni lah senarai semua indeks yang ada dan kita tengok indeks teknologi. Alright, apa yang ada dekat indeks teknologi. Okay, di sini. Alright. Okay.
Apa yang saya nampak? Apa yang saya nampak dan apa yang boleh saya komen? Okay. Apa yang saya nampak dan apa yang saya boleh komen? Uh, susah ni. Okay. Kalau based on apa yang ada dekat sini, ini adalah reversal pattern sebenarnya. Namanya V apa tah. Tapi bahasa mudah dia V shape lah. Jadi dia V, dia adalah nama technical dia, saya tak ingat. Tapi yang penting bentuk dia macam V macam ni. Jadi this is a reversal pattern. Dan kalau dia break yang ni, currently dia berehat lah. Dia dah pernah cuba break resistance ni 42 points. Okay, dia cuba break, dia pernah cuba break tapi tak berjaya. Tapi jika kita lihat secara overall, secara kasar, everything still looks bullish. Semuanya masih lagi bullish. Okay. Okay, semuanya masih lagi semuanya masih bullish lagi lah. But I think sini dia akan berlega-lega dulu. But kita tak nampak ni clear pattern apa yang dia nak buat sebenarnya. Tapi kalau tengok dekat sini, dia overall masih lagi bullish lah. Tapi bukan satu bullish yang sangat kuat lagi sebab dia belum break lagi. Even volume dah mula masuk, orang semua dah mula fokus kepada saham-saham teknologi. But then still dia tak boleh go lagi. Alright. Okay. Good. Okay. So kalau nak beli Bursa Station, berapa? Kalau nak beli Bursa Station sebenarnya 1,300 kot setahun. Okay. Setahun 1,300. Jadi sebulan dan 100 lebih je. Okay. Tu je. Jadi jangkaan kesan pada bursa bila IDSS mula pada bulan depan. Okay. IDSS sebab dia nak mula balik kan. Pada pandangan saya dia tak ada efek sangat lah. Sebab bukan semua orang pun boleh terlibat dengan IDSS ni. Okay. Bukan semua orang boleh terlibat dengan IDSS. You need to have a big capital sebenarnya untuk terlibat secara langsung dengan IDSS. Jadi saya tak rasa IDSS dia akan ada bagi impact yang besar sebenarnya. Sebab masa first IDSS being introduced to bursa pun, dia tak ada impact yang major. Dia tak ada macam impact yang macam gila-gila babas punya impact, tak ada. Dia macam nothing, normal lah. Okay. Sama juga soalan you all ni sama macam you all tanya apa jadi bila orang dah boleh start bekerja. Volume tetap macam sampai juga 5-6 bilion sehari kan. Tak ada dia turun pun balik. Tak ada pun dia turun balik bawah 1 bilion seperti sebelum PKP. But benda samalah dengan IDSS. Nothing macam nothing new lah. It's not something new. Dan I believe dia tak akan ada bagi direct impact yang begitu besar lah sebenarnya. Dan IDSS bukan semua orang boleh bukan IDSS bukan semua orang boleh terlibat. You need a very big capital lah untuk you boleh jadi IDSS. Untuk you buat IDSS lah, untuk you terlibat dengan IDSS. Alright. Tu je sebenarnya, tak ada apa-apa. Okay. You jangan nak macam complicated sangat. Okay, keep everything simple. Bila anda keep everything simple, itulah cara paling mudah anda buat duit sebenarnya. Keep everything simple. As simple as possible. Jangan jadi macam saya punya simple lah. Saya punya simple, saya study. Ini cara saya study. Kejap. Ni cara saya study. Kejap, saya buka balik monitor screen. Ni cara saya study. As simple as this. Nampak? Ada line purple, ada line hijau. Tu je. Apa benda yang saya tengok? As simple as this sebenarnya. Alright? Ni maksudnya lah. Maksudnya keep everything as simple as possible. Alright? This is my first go-to punya chart. Okay? Sebelum apa-apa saya akan buka chart. Ini saya akan tengok dulu. Hijau dan purple ni. Okay? I keep everything as simple as possible. Kenapa saya pakai line chart? Sebab saya nak identify pattern dulu. Saya nak nampak terus puncak dia dekat mana. So saya boleh tanda terus puncak. That is the resistance. Itu sebab saya pakai line chart. Okay. Lepas tu barulah saya dah mula macam dah. Okay. Basic saya dah sentuh. Pump, uptrend apa semua. Saya dah identify. Saya tanda pump. Okay. Lepas tu baru okay. This is ada pattern. This is pattern. Okay, sekarang ni nak menampakkan dia macam powerful sikit, dia ada bullish sikit. Okay, baru kita tukar dekat sini. Pakai benda ni. So, everything still looks bullish. Okay, but ini ke bawah, sini selling signal. So,
boleh kata saham teknologi dia akan sideways sebentar sebelum dia buat reversal, but anyway this is slightly choppy over here. Nampak bila saya dah go through yang basic-basic ni semua saya dah sentuh, baru saya guna benda ni. Alright. You nak tengok dekat mana? Ni pun boleh. Sekarang ni ramai orang dah beli dekat sini. Maksudnya ramai yang dah mula beli dekat atas. This is price volume punya analysis. Lain pula bendanya. Alright. Okay. Macam ni sahaja sebenarnya. Okay. Keep everything as simple as possible. Bila you dah go deep, you dah gali dalam-dalam fundamental apa semua, dan you nak go deep technical, this is all benda yang saya pakai lah. Right. Ni nampak. Ini bila you nak go deep untuk bantu you lebih senang, bukanlah lebih senang sebenarnya, dia lebih complicated bantu you buat keputusan. Dia tak menyenangkan you all buat keputusan pun benda-benda ni. Dia membuat anda jadi lebih complicated. But then benda-benda ni sebenarnya membantu saya buat keputusan dengan dia bukan bantu saya buat keputusan untuk buy, dia bantu keputusan untuk saya okay, boleh standby. Macam tu saja. Alright. Jadi try to keep things as simple as possible. Macam saya hanya guna line chart, breakout, uptrend. Benda first kali saya akan identify saham tu mesti uptrend. Lepas tu dia mesti ada Marubozu, dia breakout, jalan. Itu je. Maksudnya pattern tu 1, 2, 3. You boleh rujuk balik dekat bahagian technical chapter 3. Yang saya cakap as easy as 1, 2, 3. Yang selalu saya tekankan as semudah 1, 2, 3. You kena faham pattern 1, 2, 3 tu apa sebenarnya. Okay. Simple gila sebenarnya. Kalau you faham pattern 1, 2, 3. Breakout, Marubozu, volume. Silakan layan. Alright. Okay. Dia macam tu. As simple as possible. Dan soalan daripada Tuan Mat Anas. Apakah indeks yang tak terkesan dengan krisis ekonomi? Ni semalam baru saya kongsikan, semalam saya baru kupas. Dia sebenarnya intermarket analysis lah benda ni. Sebenarnya kalau you faham, sebenarnya indikator untuk keadaan ekonomi di untuk jangka masa 6 bulan akan datang adalah saham, tuan-tuan dan puan. Okay? Indeks KLCI yang menjadi indikator untuk macam mana keadaan ekonomi di masa 6 bulan akan datang. Jadi untuk 6 bulan akan datang, market dah recover, dia ada choppy sikit sebab dia dah rehat, dia dah naik banyak. Selalunya 3 ke 6 bulan akan datang keadaan ekonomi based on performance index KLCI. Kalau kita tengok index KLCI for the past 3 months, KLCI recover. Jadi sama juga sekarang ni keadaan ekonomi dah mula rancak semula sebab ekonomi semua dah dibuka, apa semua dah kena masuk office kerja, ada Monday Blues bagai apa semua. Tapi volume tetap lagi hari ni volume 8.7 bilion kan. Jadi jadi ekonomi sekarang ni moving forwards, and government pun keluarkan banyak dana untuk membantu menggalakkan perbelanjaan dalam negara. Jadi dia nak merancangkan ekonomi. Ekonomi is all about how fast duit RM1 tu boleh bertukar tangan. Itu adalah maksud ekonomi. Jadi sekarang ni dia nak menggalakkan perbelanjaan dalam negara, dia nak merancangkan duit tu berpusing laju dekat dalam negara dan merancangkan lagi ekonomi. Jadi KLCI dah tunjuk performance reversal 3 bulan sejak 3 bulan yang lepas. Jadi sekarang ni baru mula nampak ekonomi kita mula pulih. Jadi untuk 3 ke 6 bulan masa akan datang, kita kena tengoklah KLCI punya performance overall macam mana pada waktu sekarang ni. Okay? Okay? Macam tu sahaja. Right. Jadi itulah maksudnya. Okay, sektor apa yang boleh monitor untuk bulan Julai? Teknologi. Go for teknologi. Sebab bila market reverse, bila ekonomi rancak, saham-saham ofensif yang akan bergerak. Saham-saham ofensif antaranya adalah saham-saham teknologi. Dan sekarang ni banyak geran yang dikeluarkan oleh kerajaan. Semuanya adalah geran-geran digitalization, mendigitalkan ekonomi. Jadi geran ni sekarang ni banyak. Sekarang ni government banyak bagi duit. Bagi geran tau, bukan bagi loan. Geran ni maksudnya government bagi duit, kau spend, tu duit kau. Infrastruktur tu jadi tak jadi, kalau tak jadi kau kena menjawab lah. Dia macam tu. Okay, maksudnya kalau jadi, that's it, keuntungan kau punya. Dia macam tu. Tu geran maksudnya. Alright, so sekarang ni government banyak keluarkan geran untuk mendigitalkan ekonomi. Jadi go for teknologi punya sektor lah. Okay. Dan
Sejak beberapa um, minggu lepas saya nampak banyak orang kongsikan tentang perbezaan SSD dan HDD. Saya jadi tepuk dahi kan, padahal benda ni dah lama, dah agak basi kan, tapi semua orang sekarang ni baru sedar SSD ni lebih baik pada HDD. Apa benda SSD, apa itu HDD, bacalah. Okey, bacalah apa itu SSD, apa itu HDD, dan antara pengeluar dia kilang ni banyak dekat sebelah-sebelah PJ lah, PJ dan Penang yang pengeluar SSD dan HDD ni, dan syarikat dia pun listed lah, banyak yang listed. Right. Okay, soalan Tuan Faizal Ibrahim, Marubozu price dan volume ada tapi tak breakout, boleh ke? Tak. Kalau you nak sangkut, beli lah, tak jadi masalah sebenarnya. You nak beli tapi kalau you nak beli, you boleh beli, but then pada saya baik you tunggu confirmation saham tu nak bergerak. Right, anyway macam mana pun you kena tunggu breakout. Macam saya secara peribadi saya tunggu breakout. Secara personal saya guna breakout lah. Okay. Ya betul, sekarang ni orang dah pakai NVMe dah gen keempat dah pun, tapi orang masih lagi, yelah kita lambat terkebelakang sikit. Okay, even saya pun semalam tengah tengok costing untuk buat customization untuk PC pun, saya tak tengok SSD HDD sangat dah. Okay, saya tengok benda lain dah. Okay, yang mana kalau jadi setup tu 20,000 tu main je lah untuk PC tu. Okay, siapa yang terlibat dengan teknologi macam Tuan Rashidi Alwi, saya tahu dia memang app developer, jadi dia memang tahulah benda-benda ni. Dan kawan-kawan saya yang bekas-bekas staff saya apa semua yang bekerja dekat high tech padu, yang kerja dekat revenue, dia orang punya PC semua bukan biasa-biasa punya PC lah. Okay, sebab dia melibatkan teknologi dan dia melibatkan servis untuk servis anda. Jadi kalau servis dia orang down, dia orang yang kena respon cepat. Jadi dia memerlukan ni apa semualah. Okay. Kalau guna buy on dip bolehkan coach, walaupun tak BO. Saya tak suka. I'm not a fan of buy on dip lah. Okay, frankly speaking, I'm not a fan of buy on dip. Okay, cakap lah buy on dip is the best technique ke method ke, you go ahead, you go first, but after you tergolek, then you don't come back and see me again lah. Okay, but I'm not a fan of buy on dip. Sebab what is the confirmation bila berlakunya buy on dip? Jarang. Okay, dia tak strong sebab dia tak ada formation of 1, 2, 3 tu bila you buy on dip. Okay, you boleh beli buy on dip, but then kemungkinan untuk you losses tu lebih tinggi. Tapi you punya risk tu very sikit lah, maksudnya very minimum punya risk. Okay, maksudnya kalau you nak beli buy on dip boleh. Dalam technical tak menyalahkan pun teknik buy on dip, tapi saya secara peribadi berdasarkan pengalaman saya, tak lama pengalaman saya, baru 6 tahun. Orang kat luar sana yang dah berbelas tahun semua terlibat, dia orang ada yang boleh pegang buy on dip. Saya tak. So far selama 6 tahun saya terlibat, saya tak boleh buy on dip. Kalau saya beli buy on dip mesti tak jadi. Jadi I'm not a fan of buy on dip lah. Right? Sebab cara saya hanya cari 20%, saya hanya cari 20% a month. Saya bukan macam orang lain berya-ya nak kejar 100%, 50% a month. Tak, itu bukan saya. Saya hanya cari 20% a month. Kalau anda baru join group saya galakkan anda pergi ke YouTube channel saya, tengok chapter 0 dulu. Baru anda faham. Barulah anda tak keluar soalan-soalan yang menyebabkan kemarahan saya. Okay? Tak menyebabkan my blood go upstairs lah. Alright? Okay. Jadi itulah dia. Alright? Okay. Dan soalan Cik Puan Rosnani, dia tanya kalau awal-awal pagi dah break up boleh beli ke kalau nak beli pagi-pagi? Pandangan saya jangan beli. Pandangan saya kalau dia break up pagi jangan beli. Sebab apa? Kemungkinan dia nak jadi false breakout tu sangat-sangat tinggi. You can ask anyone dekat dalam group ni, dia akan cakap akan tersadai di puncak paling bahagia. Okay, maksudnya you akan kemungkinan untuk you tersadai dekat rambut tu tinggi. Jadi no. Okay, I'm not a fan of buying in the morning, even though kadang-kadang saya nampak buy signal pagi memang kau punya powerful, but
saya tak jump into conclusion dia akan terbang lebih tinggi. Okay, anything can happen. Kalau you score, main bola, you score pada minit pertama, you have to remember you have another 89 minutes more untuk anda cari gol kedua, gol ketiga, ataupun opponent score balik 3 biji dekat anda. Kan? Dan anda tewas. Okay? Kan? Macam United tahun 1999. Cewa. Kan? Bayern Munich leading seawal minit berapa belas ke saya tak ingat. Last final minutes, masa kecederaan, United reverse. Sama juga dengan saham tuan-tuan dan puan. Okay, kalau you beli pagi, anything can happen. Boleh lipat balik. Okay. Jadi memang you akan tersangkutkan puncak bahagia tu, potensi tu lebih tinggi. Alright. Sangat-sangat bahaya. Okay. Sangat-sangat bahayalah. Okay. Alright. Soalan Tuan Hafiz Mustafa, dia tanya, apakah pendapat coach pasal penggunaan indikator untuk buy and sell sesuatu counter? Ada juga promosi jualan apps indikator dalam memudahkan trader untuk buat keputusan belian melalui cadangan apps ini. Nak tahu tak? Sebenarnya saya pun ada subscribe. Bukan apa saya nak subscribe, tengok berapa persen dia punya winning percentage. Saya subscribe sebenarnya. Hampir banyak lah apps yang saya subscribe dekat luar sana. Kan, saya tengok kan. Nothing can beat price. Okay, tak ada benda yang boleh beat pergerakan harga sebenarnya. Okay, you gunalah datuk nenek punya indikator pun, you tanyalah student investor masa kelas sebab diorang baru habis belajar tentang indikator. Dia nampak indikator bagi buy signal, but then kalau price tak tunjuk buy signal, saham tu takkan jadi. Okay, diorang tahulah. Okay, for the past few days saya bagi awal-awal pagi saya buat live, saya cakap dengan diorang, tolong perhati saham-saham berikut. Okay, sebab indikator cakap nak reverse. Tapi, you kena tunggu buat keputusan based on harga. Bila tengah hari, bila petang, daripada 3 atau 4 saham yang saya bagi, kemungkinan 1 ataupun tak ada langsung yang akan jadi. Nampak tak? Jadi, indikator ni, dia bukan, kalau coach hoki saya cakap, dia bukan ni lah. Coach hoki saya selalu pesan, make sure you cock sure baru you buat keputusan. Dia cakap macam tu selalunya, dia pesan kat saya kan bila dalam padang. When you cock sure, then you make the decision. Maksudnya you are very sure, 90%, 80% sure indicator tu strong, terpulang pada you lah kan. Tapi saya 80%, 90% saya adalah pergerakan harga, confirmation dekat candlestick, confirmation dekat price movement. Okay, bukan saya tak subscribe, saya subscribe banyak, saya subscribe. Okay, saya subscribe bukan apa, sebab saya saja suka nak tengok keberkesanannya. Kalau dia bagus saya share, kalau tak bagus saya tak share. So far saya tengok saya lagi cepat daripada indikator-indikator yang diorang sharekan dekat luar sana tu kan. Dan kadang-kadang dia punya price target tu sometimes tak masuk akal. 3 sen, 2 sen punya ni return, lepas tu you punya stop loss 1 bit, pada saya macam nonsense lah benda-benda macam ni kan. Okay, jadi tak. Okay. Okay, jadi that's it. Jadi bukan saya tak cakap you tak boleh subscribe. You nak subscribe boleh, jadikan dia sebagai penanda aras dan rujukan. Okay, saya pun ada subscribe, ada, saya tak segan saya nak mengaku saya subscribe, but then bila at the end of the day saya tengok dekat mana, saya tengok Bursa Station juga last kali, apa yang dalam watchlist saya je. Sebab daripada saya macam kadang-kadang saham dia bagi ni mengarut gila lah, macam tak boleh lah man. I cannot brain lah saham-saham sometimes yang dia bagi ni kan. Okay, even wife saya pun ada subscribe. Dia pun cakap apa benda lah saham-saham mengarut dia bagi ni, saham 10 sen, 20 sen, tak ada kualiti. Sometimes saham setengah sen dia bagi sebab indikator, sebab benda tu robot kan. Jadi dia tak bagi kita macam keyakinan yang mengatakan this is a good stocks to buy lah. Dan saya juga mengikuti sebenarnya live daripada grup-grup Cina kan, yang Cina-Cina punya grup ni, diorang ni lagi gangster babe. Okay, setakat kalau you tanya saham 20 sen, 10 sen kan, dia kan je korang tengah-tengah live tu kan. Tapi ayat standard dia akan keluar macam ni. Hayya, this kind of stock you are looking at. Hayya.
Nonsense. What is this nonsense? Itu ayat-ayat standard yang dia keluar waktu live lah. Okay. Syok sebenarnya tengok dia orang ni. Okay. Bukan apa, saya tengok dia orang sebab saya nak tengok macam mana pemilihan cara dia memilih counter compare dengan orang kita, orang-orang Melayu ni. Alright. Even dia orang dah lama terlibat dengan market pun apa semua kan. They are still going for good stocks. Okay, kalau tengok secara purata saham-saham yang diorang beli kebanyakannya 80 sen ke atas. Tak ada saham-saham 30 sen, 40 sen ni kadang-kadang je lah. Yang mana kalau itu pun kalau dia identify bisnes syarikat tu sangat-sangat bagus. Okay. Ni syarikat-syarikat ni lah saham-saham daripada ni lah. Okay. Yang kalau kelas-kelas Chinese yang ada dekat luar sana. Alright. So, itulah dia sharing daripada saya. Alright, itu saja sharing daripada saya untuk malam ni dan nasihat sebab saya perasan malam ni ramai yang baru lulus kan. Gila Habib, sekarang ni 500, 400 tu saja je masuk yang apply hari-hari. Apply untuk masuk grup ni hari-hari hampir 400, 500 Habib. Okay, saya punya team dah clear kan. Esok pagi bangun ada dekat 30, 50 clear. Lepas tu break makan-makan lagi 50, 30 lagi masuk. Nak kena go through apa semua kan. Jadi gila lah, banyak lah sebenarnya. Jadi saya perasan malam ni yang live ramai yang baru join, yang baru diluluskan masuk grup ni. Jadi cadangan saya, make sure anda catch up balik yang lain. Anda boleh tengok balik video daripada chapter 0 Chapter 0 tau. Anda boleh tengok balik daripada chapter 0 dekat YouTube. Sekarang ni YouTube baru habis sampai chapter 3. Chapter 3 pun baru ada setengah, separuh dah masuk dekat YouTube, separuh lagi belum. Separuh chapter 3 ada dekat dalam grup ni lagi. Jadi anda boleh tengok balik daripada chapter 0 untuk anda catch up, untuk anda faham the way kami berfikir. Orang-orang yang duduk dalam grup ni yang dah follow saya daripada bulan 3 sampai hari ni, cara saya sendiri berfikir, cara saya trade, cara saya buat keputusan apa semua, boleh tengok dekat YouTube lah. Alright. Dan Tuan Rashidi yang join program Investor Masterclass pun dah tak tercatch up dah. Okay, ini orang yang join Investor Masterclass tau, yang mana setiap hari saya ni kan, pun dia pun dah tak tercatch up. You just imagine lah. So ada masa kelapangan kan, sambil drive kereta buka lah channel YouTube ni kan. Okay. Jadi tengoklah channel YouTube yang Tuan Jubir ni dah jadi macam orang kata apa, setiausaha dah dalam grup ni kan. Dia lah yang update saya punya link itu ini semua, dia dah ada dah, dia dah pegang dah. Kan dia update apa semua, lepas tu dia share kan learning points apa semua kan. Jadi cuma dah berapa hari lah saya tak sempat nak approve dia punya learning point. Okay, but okay, tengok chapter 0 dekat YouTube channel, chapter 0 daripada 0.1 till 3.4 kot rasanya dah naik sampai dekat YouTube channel. Okay, dan lepas tu kalau you tengok dekat sini tak ada, maksudnya dah naik dekat YouTube channel lah tu. Right. Okay, jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi malam esok, dan Investor Masterclass punya batch pertama kita jumpa pagi esok pukul 8.30 macam biasa kita punya live. Jadi itu saja daripada saya untuk malam ni. That's all. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.